mempelajari sejarah pembinaan manusia dan pembinaan masyarakat di dunia ini, bermula daripada adanya dunia sampai hari ini, umat manusia iktiraf, akui, yomrah dengan pembinaan manusia dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam aku kata pembinaan Rasulullah jaya. Orang bukan Islam aku kata Rasulullah bina masyarakat berjaya. Sehingga masyarakat yang dibina oleh Rasulullah di Al-Madinah Al-Munawwarah merupakan masyarakat yang paling maju, masyarakat yang paling berilmu di setiap bidang. Kalau kita kaji gila-gila, apa sebab rahsia di sebalik kejayaan pembinaan dan pendidikan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat, sehingga masyarakat sebelum daripada Rasulullah, masyarakat umum, masyarakat yang cukup mundur, masyarakat jahiliyah segala-galanya, jahiliyah di segi kemasyarakatan sosial, jahiliyah di segi pemerintahan, jahiliyah di segi sistem ekonomi, segala-galanya jahiliyah. Orang-orang umum tak pandai baca, tak pandai menulis. Tapi dalam keadaan masyarakat yang mundur, masyarakat yang tidak pandai membaca dan menulis, masyarakat yang tidak maju berbanding dengan dua gergasi dunia pada masa itu, Rom dan Parsi, Rasulullah bina dia jadi maju, bahkan boleh mengatasi Rom dan Parsi yang cukup maju pada masa itu. Apa Rasulullah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum daripada ini masyarakat berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat yang lihat. Apa Rasulullah bina? Kalau kita mengkaji dalam sejarah pembinaan dan pembangunan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ini manhaj, cara Rasulullah membina manusia. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Ini yang pertama, manhaj yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tiga manhaj, tiga cara ni Rasulullah membina manusia sampai maju lebih daripada orang yang telah maju pada masa itu. Yang pertama, tilawatul Quran, baca Quran, dengar, patu reti. Pembacaan Al-Quran Rasulullah baca, orang dengar, bukan kau dah dengar saja, dan orang Arab dia faham. Dia bahasa dia baca, dengar, reti, ayat. Tidak cukup dengan hanya membaca Al-Quran, dengan Al-Quran. Oleh kerana dhalalun mubin, duduk dalam sesak yang nyata, jahiliyah segala-galanya. Jahiliyah di segi iktikad pegangan, jahiliyah di segi kepercayaan, jahiliyah di segi segala-galanya jahiliyah. Nah itu akhlak pun jahiliyah buruk, sistem sosial pun buruk, sistem perkahwinan pun buruk. Jadi segala-galanya. Maka Rasulullah guna yang kedua, at-tazkiyah, yuzakkihim, menyuci dan membersih, membasuhkan mereka itu. Basuh daripada pegangan yang karut marut, basuh daripada akidah yang menyelimuti, basuh, menyuci dan membersihkan daripada akhlak yang cukup buruk,
sistem politik yang buruk, sistem ekonomi yang buruk, sistem hukum yang buruk, Rasulullah basuh itu kita. Pegangnya, syiri dan sebagainya, Rasulullah basuh kafir. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Rasulullah mengajar ke atas mereka itu kitab dan al-hikmah itu Al-Quran. 3. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi sistem pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah, nampak benda nak hijau tubiknya orang iktiraf lagi. Iktiraf kata jadi sungguh, tubik sungguh, kena sungguh. Tengok masyarakat Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi orang-orang bukan Islam ni tak nampak sebab apa. Cara Rasul bina. Maka kita Allah kita sendiri pada kita. Nampak? Yang pertama baca Quran, yang kedua at-tasbih, yang ketiga yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi kita pengikut Nabi Muhammad SAW, memang solat kita kena ikut Nabi Muhammad. Siang, haji, lain-lain kita ikut Nabi Muhammad. Jadi cara pembinaan itu kita kena ikut Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah bina manusia jadi dengan tilawatul Quran, kita yakinlah bahawa kita kena bangun bina manusia dengan tilawatul Quran juga, baru jaya. Kalau tak bina dengan tilawatul Quran, tak boleh. Kalau Rasulullah bina sangkut dengan at-tazkiyah, kita pun kena bina sangkut dengan at-tazkiyah juga. Kalau Rasulullah bina manusia dengan ta'limul Quran wal kitab wal hikmah, kita pun kena ta'limul kitab wal hikmah. Sebab itu halaqah Al-Quran Karim cukup penting. Dia dan halaqah Quran dia dah masuk dalam tilawatul Quran, ta'limul Quran. Nah, sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita bernasib baik boleh hidup dalam mahawidyalaya kita ni. Setiap lapis ambil daripada orang kerja, sarung, mai pada jamati, nak bisa jamati, pemberian, kenajar, semua tu kena duduk dalam halaqah Quran. Sebab apa? Sebab kita yakin kata pembinaan manusia dengan tilawatul Quran, dengan halaqah Al-Quran ni cara yang paling maju. Tak ada dah lebih maju daripada ini. Cara yang paling baik tak ada dah lebih daripada ini. Nasib baik kan kita. Alhamdulillah. Sebab tu ikhwah, halaqah Quran bukan semasa kita duduk di jamiah tadi. Semasa kita duduk di luar, duduk di kampung, duduk di rumah, tamak di sini, kita kena menghidupkan halaqah Al-Quran. Kalau kita boleh isteri, boleh anak, kita adakan halaqah Al-Quran dengan keluarga kita. Kalau ada guru buat dalam kita di kampung, kita adakan halaqah di kampung kita. Halaqah Al-Quran Karim satu cara nak membina manusia ke arah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.